La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Kuserahkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah dan inayahnya dapat kita sama-sama menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Jadi diimamkan oleh seorang imam tadi, sedap suara dia. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan inayahnya dapat kita sama-sama berselawat dan berada dalam majlis ilmu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu daripada taman-taman syurga, insya-Allah. Semoga apa yang kita amalkan pada malam ini dan malam-malam yang seterusnya akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan kita ataupun bekalan kita menuju ke hari akhirat nanti, insya-Allah. Okey, pertamanya sebelum saya memulakan perkongsian pada malam ini, terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Ada sedikit sebanyak tadi pengerusi telah kenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Saifuddin bin Abdullah. Saya ni orang kata selalu bercampur dengan golongan bukan Islam, selalu juga bercampur dengan mu'alaf, sampaikan orang anggap saya ni pun mu'alaf. Sebab nama ayah saya Abdullah. Aku tanya banyak kali, Ustaz, nama Ustaz ni mu'alaf juga ke? Sebabnya nama bin Abdullah. Saya berasal daripada Terengganu, sekarang ni menetap di Bangi dan sepenuh masa bersama dengan Pertubuhan Dakwah Interaktif dan Tarbiyah IDT yang dikelolai oleh Badan Lim Jui Sun. Di IDT ni kita menjalankan kerja-kerja dakwah kepada golongan bukan Islam, membimbing para mu'alaf dan juga melatih para da'i. Jadi siapa-siapa yang berminat untuk jadi da'i bolehlah ikuti kursus-kursus kami dan juga program-program yang kami anjurkan, insya-Allah. Okey, tajuk yang diamanahkan kepada saya pada malam ini, mula-mula saya tengok tu, seram ni. Menanti hari kemerdekaan ataupun menanti saat sakaratul maut. Agak seram lah saya dengar pada mulanya. Okey, tuan-puan, sidang muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut kata merdeka. Kita telah menyambut hari esok adalah hari yang tahun yang ke-65 tahun kita merdeka. Kalau kita sebut kata merdeka ni, kita bebas daripada dijajah. Kita telah berjaya mengusir penjajah kita semasa perang dulu. Kita ada banyak jasa-jasa daripada pahlawan-pahlawan kita, daripada wira-wira kita. Di sisi lain, kemerdekaan ni boleh kita anggapkan, dalam Quran disebut dalam surah Al-Baqarah ayat ke-257, Allahu nurus samawati wal ard, Allahu nurus samawati wal ard. Kita ni kebebasan atau kemerdekaan ni apabila kita boleh berjaya keluar daripada kegelapan menuju cahaya. Kadang-kadang kita fikir kita je berjaya keluar daripada kegelapan dan daripada kegelapan menuju cahaya ni kita dah merdeka. Tapi sedar tak, tuan-puan sidang muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di luar sana banyak lagi di kalangan daripada kita, masyarakat kita, umat kita yang masih lagi berada dalam kegelapan. Apa tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim? Apa tanggungjawab kita yang kita rasa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Tiap-tiap hari ada orang mati dalam kekufuran. Mungkin kita tak sedar, mungkin kita ni, orang kata apa, mungkin kita ni ahli-ahli masjid, geng-geng masjid, duduk dekat masjid, kita rasa kita dah masuk syurga, kita seorang dah masuk syurga. Amal ibadat kita buat hari-hari,
hari-hari kita dah buat amal ibadat, insya-Allah Allah akan kira amal ibadat, kita masuk syurga. Tapi sedar tak sedar kita, di kalangan masyarakat kita, mungkin jiran-jiran kita, mungkin kawan-kawan kita mati dalam kekufuran setiap hari. Saya bukan nak mengunggut, tapi untuk kita sedar, nak beri pengajaran, nak beri kesedaran, termasuk diri saya sendiri. Mungkin saya pun terlepas pandang. Tengok di kalangan masyarakat kita, umat Nabi Muhammad SAW ni terbahagi kepada dua. Yang pertama, umat ijabah, macam kita semua ni lah, yang telah menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi yang biasa kita tidak tekankan dalam masyarakat Islam adalah umat tarbiyah ataupun umat dakwah. Yang kita patut seru dia, yang kita patut jemput dia, yang kita patut ajak dia ke arah kebenaran. Yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 257 tadi, keluar daripada kegelapan menuju kepada cahaya, iaitu kebenaran. Sedar tak sedar kita di Malaysia ni, umat Islam ada 18 juta lebih kurang. Mungkin sekarang dah lebih kot, dah 20 lebih juta orang Islam. Kita pun di Malaysia pun kita mengaku bahawasanya Malaysia ni adalah negara Islam. Banci pada tahun 2010, orang bukan Islam di Malaysia ni ada dalam 13 juta. 7 juta di kalangan orang Cina. Yang masuk Islam lebih kurang dalam 42,000. Yang tu banci 2010. 12 tahun yang lalu, dah lama dah lah. Mungkin sekarang mungkin meningkat lah. Tahu tak tuan-puan sidang muslimin muslimat sekalian, orang Cina yang masuk Kristian seramai 700,000. Kita rasakan ramai dah orang Cina masuk Islam 42,000. Tapi orang Cina yang masuk Kristian seramai 700,000. Kita kalah dengan orang Kristian. Kalau main bola kalah 16-1. Agak-agak kalau kalah 16-1, kita nak letak kat mana muka? Negeri Sembilan lawan Terengganu kalah 16-1. Agak-agak tak mengaku orang negeri kot. Yang lebih teruk lagi, kita kalah dengan kebatilan. Kita percaya kita semua duduk dalam kebenaran, tapi orang Kristian dalam kebatilan, tapi kita kalah dengan kebatilan. Seolah-olah dia macam ni. Kita kata 2 tambah 2 sama dengan 4. Dia kata 2 tambah 2 sama dengan 5. Orang percaya dia daripada kita. Dan lebih teruk lagi, kita kalah dalam negara kita yang kita katakan sebagai negara Islam. Tu kita esok-esok nak menyambut hari kemerdekaan ni. Bayangkan apa yang kita buat sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang kita kata mukmin yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelemahan kita sebagai seorang Muslim yang perlu kita akui. Okey, orang katalah mungkin kita orang biasa je, tak mampu nak buat, tak mampu nak sampaikan Islam, tak mampu nak ajak orang bukan Islam ke arah kebaikan, ke arah kebenaran. Betul tak? Biasa yang tu orang kata jawapan klise. Betul? Kita ataupun kita kata tugas yang menyampaikan Islam kepada golongan yang bukan Islam ni, mungkin kita kata tugas ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz dah ada. Pendakwah-pendakwah dah ada. Mufti-mufti dah ada. Kita serah kat dia orang. Dia orang lebih tahu. Itu jawapan klise ya. Betul? Jadi apa yang kita kena buat? Sebenarnya dakwah ni ataupun mengajak golongan bukan Islam ke arah Islam ni, tak payah pun. Kita kena buat ikut kemampuan kita, apa yang kita mampu buat yang terbaik. Maksudnya apa? Maksudnya kalaulah kita ni sebagai seorang suri rumah, katakan, geng akak-akak yang duduk dekat rumah ni mungkin ada jiran-jiran yang bukan Islam.
Dekat taman kita tu mungkin kita hiaskan rumah kita paling cantik, paling bersih, orang tengok, oh cantik. Ini ajaran Islam. Kalau kita balik kampung, ada buah-buahan tempatan, buah-buahan yang segar-segar tu, kita balik bagi jiran kat sebelah. Mereka kata, oh baiknya orang Islam. Ataupun kita masak dekat rumah kita, masak yang sedap-sedap, bagi ketuk pintu rumah jiran sebelah, bagi. Yang tu menunjukkan dakwah lah tu. Mengajaklah tu ke arah kebaikan. Tapi apa yang kita gambarkan kepada golongan yang luasan yang terhadap Islam? Cuba bayangkan banyak mana golongan mana ataupun bangsa mana yang banyak duduk dekat penjara-penjara kalau bukan Melayu Islam. Yang duduk atas jalan raya melempit tengah-tengah malam, baru bulan lepas kalau tak silap saya berlaku dekat Penang. Sampai 5 orang meninggal. Kalau bukan Melayu Islam. Apa persepsi, apa pandangan orang bukan Islam terhadap kita orang Islam yang kita rasa kita ni beriman, yang kita rasa kita ni sangat cintakan Allah, yang kita rasa kita berada ataupun kita duduk dalam umat yang betul-betul dalam kebenaran. Tengok dalam media sosial dan sebagainya kan, ada kes ragut, kes bunuh mak, bunuh anak, campak dekat Ampang, campak anak bawah jejantas. Siapa kalau bukan orang kita, orang Islam? Itu jadi persepsi negatif terhadap orang bukan Islam terhadap kita orang Islam. Jadi itu kita rasa kita ni duduk dalam umat, ataupun kita duduk dalam agama, ataupun kita duduk dalam bangsa yang kita katakan merdeka. Esok kita nak sambut kemerdekaan ni, minta maaf panas sikit yang kita rasa. Kalau kita boleh berjaya, okey, dakwah ni tak semestinya dengan lisan, dakwah ni tak semestinya dengan kata-kata. Macam saya cakap tadi, kalau suri rumah, buat dengan cara suri rumah. Kalau dia jual warung tepi jalan, luar goreng pisang tepi jalan, dia buat yang cantik-cantik, buat yang sedap-sedap. Apabila orang beli, oh kalau ingat goreng pisang, ingat makcik ni. Kalau dia bekerja, petani bekerja biasa, dia bekerja dengan betul-betul. Dia tak main-main. Kalau bekerja dengan orang, tokai Cina contoh kata, yang biasa kalau waktu solat, solat sepatutnya 5 minit, sepatutnya 10 minit lah paling lama. Tapi minta dengan bos, nak pergi solat, pergi setengah jam. Lepas tu mula komplain, saya ada bos Cina tapi bos tak bagi saya solat dekat ni. Kita pula pakak serang ramai-ramai yang bos dia tu tak bagi solat. Pada asalnya apa? Kalau dia tahu solat ni 5 minit je, solat ni 10 minit je, jangan curi tulang. Persepsi mereka terhadap agama tu sendiri, dia tak tengok penganut, dia tak tengok kebenaran. Okey, kita boleh cerita tentang kebenaran yang agama Islam adalah agama yang paling benar. Sebab apa? Sebab kita ada Al-Quran, sebab kita ada hadis sebagai panduan bimbingan kehidupan kita sebagai seorang manusia. Orang bukan Islam tak tengok benda tu, tapi dia tengok perangai peil kita ni. Jadi daripada situ pandangan dia, daripada situlah dia tengok Islam ni betul ke tak betul. Sebab itulah kita boleh kalah 16-1 dengan Kristian. Ada sebahagian daripada kita takut nak sampaikan Islam, ataupun dia macam malu-malu, ataupun dia dah tahu tapi tak nak. Ada juga jenis macam tu. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat ke-140. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. Siapakah yang paling zalim daripada orang yang menyembunyikan kebenaran?
Kita kata kita ni bangsa yang merdeka, tapi kita ni masih menutup kebenaran. Allah tambah lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Ulaika la'anahumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Tapi jangan risau, ayat yang keras ni sebenarnya ditujukan kepada ahlul kitab, orang Nasrani, orang Yahudi. Tapi kita kalau berada juga dalam keadaan yang sama, ataupun kalau kita ni perangai sama dengan mereka, kita kata Allah Maha Adil ke ataupun tidak? Adil kan? Saya teringat tentang khutbah terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa pada khutbah terakhir? Wahai sahabat-sahabatku. Biasa orang duk tampar dekat masjid khutbah wida' tu kan? Dia panjang khutbah tu. Saya nak petik sedikit je. Dia kata, aku telah sampaikan, wahai sahabat-sahabatku, telah aku sampaikan Islam kepada kamu semua. Ya, sahabat kata, ya Rasulullah. 3 kali Rasulullah ulang. Sudahkah aku sampaikan Islam kepada kamu semua? Ya Rasulullah, kata sahabat. Rasulullah ulang sebanyak 3 kali. Sudahkah aku sampaikan Islam kepada kamu semua? Ya Rasulullah. Sampaikan kepada orang yang tidak hadir dekat sini. Sahabat-sahabat buat apa? Agak-agak. Sebahagian daripada sahabat tu balik, ambil barang-barang sikit, dia keluar. Sebahagian lagi tak balik pun, dia terus je keluar. Tinggal anak bini dan sebagainya untuk sampaikan Islam. Yang mendengar khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seramai 110,000 para sahabat. Tapi yang mati di Madinah hanya 10,000 sahaja. Yang lain pergi mana? Yang ada kubur je dekat Madinah hanya 10,000 sahaja. Yang lain pergi mana? Yang lain pergi keluar menyebarkan agama Islam. Agak-agak tuan-puan sidang muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Agak-agaklah kalau perangai sahabat seperti mana perangai kita. Apa jadi dengan Islam? Apa jadi dengan agama ni? Nescaya Islam mati di tanah Arab. Faham tak maksud saya? Nescaya Islam mati di tanah Arab. Islam tak akan sampai kepada kita kalau perangai para sahabat tu seperti mana kita. Orang Islam yang ada pada hari ini, yang tu tak kira lagi orang Islam sendiri yang tak mengamalkan Islam. Yang nak sampaikan yang kita rasa kita ahlul ibadah, yang kita rasa kita ni sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama kita membiarkan umat yang dikatakan Nabi Muhammad SAW sebagai umat dakwah tu kita biarkan. Apatah lagi orang yang dalam IC dia nama Islam, tapi kehidupan dia, perangai dia tak seperti mana orang Islam. Wallahu a'lam. Tak tahu nak kata apalah. Kan? Sebab itulah saya berpesan kepada diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membuka hati kita, menggerakkan hati kita, menggerakkan tenaga kita untuk sama-sama kita berjuang demi menyebarkan agama Islam, demi mempertahankan agama kita. Orang kata apa, merdeka-merdeka ni, nak bebas tu senang, tapi nak mempertahan tu susah. Sama juga dengan agama ni. Mungkin kita nak sampaikan agama senang, tapi kita nak mempertahankan agama tu agak susah. Sebab itulah kita perlu kepada ni anak-anak muda ni. Kita kena didik daripada awal lagi supaya
ada rasa dalam diri, ada rasa untuk sampaikan ajaran Islam supaya tak mati di sini. Kita bayangkan 2-30 tahun yang akan datang, apa jadi dengan agama kita? Saya ucap tahniah lah dekat masjid ni sebab ada anak-anak muda yang sampai. Biasanya kalau saya bagi perkongsian dekat masjid-masjid lain lah, mungkin di Zimbabwe kot, biasanya yang datang kat masjid ni golongan-golongan yang sudah dekat. Maksud saya sudah dekat. Yang anak-anak muda ni jarang-jarang sangat jumpa. Saya ucap tahniah kepada AJK Masjid Tanjung Agas ni, dapat menarik minat anak-anak muda untuk sampaikan, untuk tarbiyah ataupun bagi kesedaran kepada anak-anak muda untuk kita sampai di masjid. Alhamdulillah. Ada sebahagian daripada kita kata masyarakat Islam ataupun umat Islam sendiri ni masih lagi duduk dalam keadaan yang banyak lagi. Sebab apa kita nak susah-susah payah nak cari orang bukan Islam, nak dakwah dekat dia, nak sampaikan Islam kepada mereka, sedangkan masyarakat kita ni ramai lagi yang tak mengamalkan Islam. Ada juga orang cakap macam tu kan? Kita kata betul juga. Ingat zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sampaikan Islam, dia buat dakwah sahaja ke ataupun dia didik, dia islah, dia tarbiyah para sahabat sekali, ataupun salah satu? Nabi buat dua-dua kan? Nabi sampaikan Islam kepada golongan musyrikin supaya ada di kalangan mereka tu boleh menerima Islam sampai ke akhir hayat beliau. Dan seorang sahabat antara sahabat yang lewat masuk syurga adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan yang jadi masa tu masa pembukaan kota Mekah, antara yang terlewat masuk syurga. Dan pada masa tu pun Nabi terima dia syahadah, satu kalimah syahadah. Bukan 2 kalimah syahadah, 1 kalimah syahadah. Oh, pelik. Boleh terima ke Islam 1 kalimah syahadah? Dia cerita dia macam ni. Cerita sedap sikit kan. Dia cerita dia macam ni. Pada masa tu Islam dah kuat. Pada masa tu Islam tentera-tentera tu dah besar. Pada satu hari Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat ni nak ambil kota Mekah sebagai tempat lahir Nabi Muhammad SAW. Sampai di persepadanan, Rasulullah buat kemah dengan sahabat-sahabat ni, buat kemah pasang unggung api tengah-tengah malam. Jadi orang Mekah ni tengok ramainya tentera Muhammad sebab unggung api tu. Jadi dia takut, dalam keadaan ketakutan. Lepas tu seorang sahabat ataupun sepupu Nabi Muhammad, Abdullah ibn Abbas, dia kata, nanti kita buat deal dengan Abu Sufyan. Jangan perang lagi, kita buat deal dengan Abu Sufyan. Dia pergi berjumpa dengan Abu Sufyan, dia balik bawa Abu Sufyan pergi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Secara ringkas cerita dia, jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi kata apa? Nabi kata, sekarang ni bagaimana keadaan kamu wahai Abu Sufyan? Dekat Mekah tu dia ada 3 Tuhan besar. Sekarang ni Nabi Muhammad tanya, apa keadaan kamu wahai Abu Sufyan? Adakah kau beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dia kata, 3 Tuhan aku dekat Mekah tu tak boleh nak tolong aku. Apa lagi yang aku boleh pertikaikan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu-satunya Tuhan. Dia ucap la ilaha illallah. Tapi pada masa tu dia tak yakin yang Nabi Muhammad ni adalah Rasulullah. Sebab apa? Sebab dia anggap dia ketua kepada Mekah. Nabi Muhammad ni datang nak ambil dia punya kuasa. Sebab itulah Nabi terima hanya la ilaha illallah dan dia tak mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
pada masa tu. Jadi Nabi Muhammad SAW sentiasa menyampaikan Islam, dan juga di sebalik daripada itu, di samping daripada itu, dia juga mentarbiah para sahabat. Jadi kita ni nak duduk macam mana? Macam kita duduk kampung-kampung ni, tak ramai sangat orang bukan Islam kan? Jarang-jarang sekali jumpa. Betul? Ke dekat sini ramai? Tak ramai sangat. Jadi kalau dekat sini tak ramai sangat, apa yang kita perlu buat? Seperti mana masjid ni buatlah. Tarbiah masyarakat kita supaya lebih baik dan lebih baik. Mungkin kalau ada di kalangan bukan Islam, kita buat sikit-sikit, tak ada masalah. Tapi kalau kita dah duduk dalam komuniti yang ramai orang bukan Islam, apa yang perlu kita buat? Kita sampaikan dakwah kepada golongan bukan Islam lebih sikit daripada kita tarbiah masyarakat kita. Ikut keadaan, ikut uruf setempat. Kalau 50-50 sama banyak, 50-50 juga kita buat. Sebab apa? Kedua-duanya adalah tugas Nabi Muhammad SAW. Tugas kata tugas Nabi ni tak ada benda lain lah selain daripada tugas yang sangat mulia. Pekerjaan Rasulullah SAW tak ada boleh lawan lah, selain apa yang dia buat tu sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi untuk kita sampaikan, syarat yang pertama untuk kita sampaikan Islam kepada seseorang, tak kisahlah sampaikan Islam kepada masyarakat kita sendiri ataupun golongan yang bukan Islam, seperti mana hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi kata apa? Kemanisan iman ada 3 perkara. Yang pertama, dia cintakan Allah dan Rasul lebih daripada diri dia sendiri. Nak azan dulu ke? Teruskan. Dan yang kedua, dia cintakan sesama manusia kerana Allah. Saya nak bahaskan benda ni. Dia cintakan manusia, sesama manusia kerana Allah dan Rasul. Maksudnya, kalau kita tak ada rasa cinta, kalau kita tak ada rasa sayang, kita tak akan buat punya. Saya sini nak pergi ke Teluk Kemang berapa kilometer? Oh, dekat ya. Sini nak pergi Seremban lah, jauh sikit. Dalam setengah jam. Ada dalam setengah jam nak pergi Seremban. Dekat Seremban ada satu kedai kopi sedap punya. Kopi dia dia punya roti bakar dia sedap, tak ada kat tempat lain. Kita duduk dekat Tanjung Agas. Pagi-pagi selepas daripada solat subuh, kita pergi ke Seremban semata-mata nak minum kopi roti bakar. Habis je minum kopi roti bakar, kita balik ke Tanjung Agas balik, buat kerja kita masing-masing. Agak-agak kerja mulia ke kerja bodoh? Rasa-rasa? Kerja bodoh lah kan? Macamlah dekat Tanjung Agas tak ada kedai kopi, sampai nak kena pergi sembah setiap hari, semata-mata nak minum kopi roti bakar, tak ada faedah. Betul kan? Tapi cuba bayangkan, dekat kedai tu ada kita punya girlfriend, ada kita punya boyfriend dekat kedai tu. Tiap-tiap hari kita pergi kedai kopi, makan roti bakar tu. Agak-agak dek, sekarang ni kerja mulia ke kerja bodoh lagi? Sebab apa? Sebab kita ada rasa sayang, kita ada rasa cinta. Apa sahaja pun kita sanggup buat. Kalau kita rasa cintakan anak-anak muda kita, apa sahaja pun kita sanggup buat untuk tarik dia kembali kepada agama yang betul. Kalau kita rasa kita sayang kepada kawan-kawan kita, kepada saudara-saudara kita, kepada masyarakat kita, kita sanggup buat apa saja untuk ambil dia, tarik dia, ajak dia kepada agama yang betul. Tapi kalau tak ada rasa sayang, tak ada rasa cinta, yang tu kita rasa kerja bodoh tadi. Sebenarnya ganjaran orang yang buat kerja-kerja macam ni terlalu besar.
Allah sebut dalam surah Al-Fussilat ayat ke-33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tak ada lagi kata-kata yang lebih indah, yang lebih baik dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang menyampaikan hidayah, orang yang menyampaikan kebaikan. Wa qala innani minal muslimin, dan dia di kalangan orang-orang yang menyerah diri 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, fa wallahi, Nabi bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, li anna yuhda ahadan, kerana kita punya saham menyebabkan salah seorang daripada kita terima hidayah, seolah-olah Allah menggantikan dengan seekor unta merah. Ataupun ada riwayat hadis lain disebut dengan seisi dunia dan seisi alam. Bukan kita pun dia ajak anak-anak muda yang duduk merempit tepi jalan, bukan kita pun yang, tapi kita ada bantuan. Bukan kita pun yang menyebabkan seseorang kembali kepada fitrah, bukan kita pun yang menyebabkan orang bukan Islam masuk Islam, tapi kita ada sebahagian jasa kita. Mungkin kita orang yang cut bag, mungkin kita orang yang bagi duit minyak, tolong tarbiyah dia supaya jangan merempit lagi, bagi duit RM5 buat isi minyak. Yang tu pun Allah kata kita dapat ganjaran apa? Seperti unta merah. Unta merah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia macam kereta sport zaman kita lah. Lebih kurang. Kereta sport macam Lamborghini, macam Ferrari. Macam itulah. Zaman Nabi sebab unta merah ni susah nak jumpa. Sekarang pun tak jumpa. Dia terlalu bernilai. Allah kata bagi dalam surah Al-Baqarah ayat 161. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Orang yang berjuang, orang yang ada kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia menanam sebiji benih yang tumbuh padanya satu tangkai. Lebih kurang kalau kita buat satu kebaikan, Allah gandakan dengan 700 kali ganda. Cuba bayangkan, hari ini saya minta untuk tuan-puan bagi kat saya 1,000 seorang untuk saya buat dakwah kepada bukan Islam. Saya minta 1,000 seorang, agak-agak nak bagi tak? Jujur tanya ni, agak-agak nak bagi tak? Confirm tak bagi punya. Betul? Cuba kalau tuan-puan bagi saya 1,000 seorang pada hari ni, balik-balik buka pintu rumah, malaikat bawa satu tray 700,000. Ni janji Allah SWT ni dalam Quran. Balik je rumah, buka je pintu, malaikat tadah tray 700,000. Kalau saya minta 1,000 seorang malam ni, nak bagi tak? Kalau tak ada 1,000 pun sanggup berhutang bagi kan? Sebab Allah janji balik nanti ada malaikat bawa. Tapi Allah kata apa? Allah kata mungkin aku bayar kemudian. Sama ada di dunia ataupun di syurga. Ataupun Allah kata aku gantikan dengan perkara yang lebih baik. Dengan 700,000 dengan nyawa, mana satu kita pilih? Dengan 700,000 dengan anak isteri yang soleh dan solehah, mana satu kita pilih? Ni janji Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut tuan-puan sidang muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Segala apa yang kita buat Allah telah janjikan. Walaupun kita tak dapat ganjaran depan mata, tapi biasa manusia kena ada nampak depan mata baru semangat. Betul? Walaupun kita tak nampak depan mata, tapi Allah dah janjikan kepada kita semua, kalau kita ada jasa, kalau kita ada saham kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah akan gantikan kepada kita. Allah akan beri ganjaran kita kepada yang lebih baik.
Tadi tuan pengurusi kata kena sebut sikit bab murtad. Satu masalah yang kita hadapi. Masyarakat kita ni kadang-kadang kita salah faham. Banyaklah. Agak-agak dekat sini, kalau orang Islam murtad ni, dia pergi ke agama mana? Kristian. Kan? Yang tu yang kita gambarkan. Sebenarnya orang Kristian pun ramai juga murtad. Yang pertamanya, masyarakat kita keluar daripada Islam sebab asas dia tak kukuh. Kita biasa kan, dalam masyarakat kita agak orang kata apa? Ajar anak-anak muda kita tentang hukum hakam. Yang ni tak boleh buat, yang ni tak boleh buat, yang ni tak boleh buat, yang ni tak boleh buat. Tanpa dia tahu kenapa dia tak boleh buat. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, asas akidah dia belum kuat. Biasa kalau kita bina bangunan, kita buat tiang dulu ke, dinding dulu ke, hatap dulu ke, apa dulu ke? Mesti kena buat tiang dulu kan? Orang kata letak beam dululah. Beam, lepas tu naik tiang. Ada tak bangunan yang tak ada tiang? Ada tak orang buat di sini bangunan yang tak ada tiang? Kita berani masuk tak? Asas akidah kita belum ada, tapi kita banyak bercakap tentang hukum hakam. Zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran diturunkan 13 tahun di Mekah. Dia cerita bab apa? Akidah. 13 tahun di Mekah, sahabat Nabi minum lagi tak? Tak tahu. Masih lagi minum arak. Saya tak kata arak halal lah. Saya kata arak halal boleh minum pula. 13 tahun dekat Mekah, Nabi cerita apa? Nabi cerita tentang akidah. Nabi tak sentuh pun pasal haram, neraka, yang ni tak boleh buat, yang ni dosa. Akidah kena mantap dulu. Kita kena ajar anak-anak kita tentang akidah dulu. Kita kena tahu apa yang perlu diterapkan dalam asas akidah kepada anak-anak kita. Nescaya kalau datang je benda apa sekalipun, dia tak akan goyang punya. Betul? Kalau kita tanya orang bukan Islam, setiap agama ni semua mengajar penganut dia untuk sembah Tuhan, buat baik, termasuk Islam. Betul? Tapi kita lupa satu benda. Sebelum daripada kita sembah Tuhan, kita kena kenal dulu siapa Tuhan. Penting tak kita kenal dulu siapa Tuhan? Kita belajar tarikat kan, awaluddin ma'rifatullah. Asas agama, awal agama adalah mengenal Allah. Tapi yang ni biasa orang tinggalkan. Orang minta anak-anak muda ni solat dulu, puasa dulu. Sebab apa dia kena solat? Sebab apa dia kena sembah Tuhan? Sebab apa Allah hanyalah satu-satunya Tuhan, bukan yang lain? Penting tak untuk kita kenal Allah? Penting tak untuk kena kenal Tuhan? Dia contoh dia macam ni lah. Penting tak untuk kita kenal lelaki dan perempuan? Lelaki dia ada ciri-ciri macam ni, terbalik. Perempuan dia ada ciri-ciri macam ni, lelaki dia ada ciri-ciri macam ni. Betul? Ciri-ciri. Takut nanti kalau kita tak kenal perempuan ciri-ciri macam ni, takut-takut nanti kita kahwin sama lelaki. Nanya kamu. Penting tak untuk kita kenal mas tulen, mas palsu? Kita habis duit beribu-ribu, berjuta-juta, beli emas, melabur dengan emas, tiba-tiba emas yang kita ada tu palsu. Kalau kita tak tahu pun, tak reti pun nak tahu beza di antara emas tulen dengan emas palsu, apa yang kita buat? Kita akan cari orang yang pakar untuk membezakan di antara emas tulen, emas palsu.
Betul? Sebab kita takut tertipu. Jadi penting tak untuk kita kenal Tuhan? Sangat penting. Takut apa? Takut apa yang kita sembah tu bukan Tuhan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 255 ayat kursi yang kita baca hari-hari. Lepas daripada solat, imam biasa baca kan ayat kursi. Dia sebut apa? Ciri-ciri Tuhan. Kalau kita terangkan ciri-ciri Tuhan kepada anak-anak kita, insya-Allah datang je macam mana pun dia tak akan murtad. Yang pertama, kekal. Tuhan kekal ke tak kekal? Kalau yang tak kekal tu bukan Tuhan, makhluk. Apa dia contoh dia? Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, alam yang menyawa lah, senang cerita. Yang kedua, tiada permulaan, tiada perakhiran. Tuhan ada permulaan ke? Ada perakhiran ke? Tak ada. Yang hidup pasti akan bermula, yang mati pasti akan berakhir, betul? Yang ketiga, tertakluk kepada ruang, masa dan jisim. Tuhan tertakluk kepada ruang, masa dan jisim tak? Tak, sebab dia duduk di luar ruang, masa dan jisim. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang akan berlaku masa depan, apa yang dah berlaku sejuta tahun yang lalu. Kita manusia boleh tahu tak? Sebab kita terikat dalam ruang, masa dan jisim. Tuhan yang keempat, Tuhan bergantung tak untuk hidup? Manusia perlu kan? Kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu udara, oksigen dan sebagainya. Dan yang terakhir, ciri-ciri Tuhan, dia tidak rehat dan tidak tidur. Kalau ada tiga-tiga benda, lima ni, datang je, bawa je datang, mana-mana Tuhan yang ada lima ciri-ciri ni, kita sembah. Sekarang ni, siapa-siapa pun tanya, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak akan ada 5 ciri-ciri ni. Kalau kita terangkan benda tu kepada anak-anak kita, kepada masyarakat kita, nescaya kejadian murtad tak akan berlaku. Tapi satu golongan ataupun di luar sana banyak orang yang cuba untuk menggoyangkan akidah kita, akidah anak-anak muda kita. Antaranya golongan orientalis. Sejak daripada sampai ke kurung ke-20 ataupun sebelum daripada tahun 2000, mereka telah menulis 60,000 biji buku tentang agama Islam. Agak-agak buku tu dia tulis yang baik ke yang tak baik tentang agama Islam. 60,000 biji buku terhadap agama Islam, agak-agak benda baik ke benda yang tak baik? Kebanyakannya yang tak baik. Betul. Zaman sekarang ni, dia lagi advance, bukan setakat tulis buku. Masuk dalam video, masuk dalam filem. Kita tengok cerita-cerita orang putih. Orang yang pakai kurta, pakai serban, macam imam ni, dia duduk dalam cerita orang putih. Agak-agak watak dia watak baik ke watak apa? Teroris. Kita mungkin tak rasa sebab kita orang akidah kuat kan? Mungkin tak rasa. Tapi orang yang di luar sana tengok, wah betul lah Islam ni teroris lah. Tengok pula negara-negara Islam yang perang sekarang kan? Palestin, Lebanon, Yaman, Libya, Syria. Betul lah Islam teroris. Betul? Iraq, Afghanistan. Jadi orang nampak Islam tu tak baik. Lagi advance sekarang, dia masuk dalam game yang anak-anak main tu. Biasa main game adik? Alhamdulillah. Biasa main game kan? 2-3 tahun lepas saya tengok ada game yang ada gambar Kaabah. Viral sekejap. Saya tak main tapi adalah viral sekejap. Orang duduk bising-bising dalam Facebook kan. Gambar Kaabah. Dia nak cuit kita sikit. Dia nak tengok kita sikit. Apa reaksi kita. Lepas tu baru-baru ni, satu game yang ada patung. Game perang.
Kita pergi perang tu, lepas tu nyawa makin sikit, kita akan pergi kepada patung tu, sembah patung, nyawa kita naik balik. Mungkin ayah-ayah mungkin tak perasan kot, tak tahu kot, tak main. Ni, dek, tahu ke tu? Oh, bagus. Kan? Benda-benda tu, dia seolah-olah sikit sebanyak akan merosakkan, akan mengelirukan masyarakat. Dulu-dulu dia punya, dengan cerita-cerita dia yang pelik-pelik, macam cerita apa tu? Superman, kan? Sampai kan orang, anak-anak muda teruja, kanak-kanak teruja dengan benda tu, sampai kan dia kata, oh ni Tuhan. Nampak macam simple je. Dan tuan-puan sedang muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, orang Islam yang banyak keluar ataupun murtad daripada agama Islam, dia bukan pergi ke agama lain, tapi kebanyakannya kepada tak percaya tentang kewujudan Tuhan ataupun atheist. Saya pernah 2 tahun lepas jumpa seorang lelaki, orang kampung saya kat Terengganu. Dia orang yang bukan orang kaleng-kaleng lah. Dia belajar tinggi sampai ke Amsterdam dia belajar. Orang ada pendidikan. Dia kahwin dengan orang putih. Tapi mungkin berlaku musibah terhadap dia, dia bercerai dengan isteri dia. Dan dia punya latar belakang agama kurang, sampai ke satu tahap dia tak percaya kepada Tuhan. Saya pergi dengan Brother Lim, pergi kaunseling dia. Soalan pertama yang dia tanya, kalau Tuhan tu ada, kenapa apa yang saya doa selama ni Tuhan tak makbulkan? Kalau betul tu Tuhan tu ada, kenapa Tuhan tu letak saya dalam keadaan kesusahan dan saya minta keluar daripada kesusahan ni, Tuhan tak bagi? Kita tak rasa, kita tak tahu lah. Lepas tu dia cakap dekat kita, Ustaz tak rasa apa yang saya rasa. Ustaz tak tahu lah. Pandai cakap dia. Saya rasa ni down. Saya rasa apa yang saya nak, apa yang saya minta, Tuhan tak makbulkan. Kalau kita kena soalan macam tu, apa nak jawab? Kan dia asal bermula tahu. Sekarang ada WhatsApp, Facebook dan sebagainya tu, dia ada grup yang kita tak perasan, anak-anak kita yang cuba kita pantau. Sama juga dia mainkan macam tu. Kalau Tuhan tu ada, kenapa kita tak nampak? Kalau Tuhan tu ada, kenapa apa yang kita minta Tuhan tak bagi? Dia main benda-benda macam tu. Lama-lama kelamaan, oh betul juga. Yang pertamanya saya cakap dekat dia, kita sebagai hamba, Allah sebut dalam surah Az-Zariyat ayat surah ke-52, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku. Maksudnya Allah jadikan manusia dan jin ni sebagai hamba dia. Kalau hamba minta dengan tuan dia wajib bagi tak? Hamba tahu, bukan orang gaji. Silap ni, bukan orang gaji, hamba. Kalau hamba minta dengan tuan dia wajib bagi tak? Tapi kalau tuan dia suruh hamba dia buat sesuatu, hamba dia wajib buat tak? Tu hamba. Dan kita cakap dekat dia, Allah Subhanahu Wa Taala bukan hamba kita tapi tuan kita. Dia bagi kesusahan untuk menguji kita. Dia sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 256, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita biasa tahlil kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat ila akhirnya. Allah tak akan menguji hambanya selain daripada apa yang hambanya mampu. Itu hamba. Kalau benda yang kita minta Allah nak kena makbulkan semua, kita bukan hamba Allah dah, tapi Allah dah jadi hamba kita dah. Betul?
Hari tu ada cerita di Perak. Seorang padri. Live lah. Live sensitif sikit lah. Tak apa, saya cerita. Ada seorang di Perak. Ada seorang padri, dia jumpa seorang anak muda. Dia kata, kenapa Nabi Muhammad SAW istighfar 70 kali satu hari? Kita istighfar berapa kali sehari? Lepas solat 3 kali lah biasa. Yang tu paling maksimum lah. Maksudnya dia kata, Nabi Muhammad, Nabi yang engkau puja-puja tu, dosa dia banyak, sebab tu dia istighfar banyak kali. Kita dosa kurang sikit, sebab tu kita istighfar 3 kali je. Lepas tu dia kata, kenapa Nabi Muhammad semasa hayat dia, dia selalu je minta dalam setiap waktu solat, setiap rakaat solat, ihdinas siratal mustaqim. Apa maksud ihdinas siratal mustaqim? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dia kata Nabi Muhammad SAW asyik minta je, tunjuk je jalan yang lurus. Asyik minta tunjuk jalan yang lurus. Nabi Muhammad tak jumpa jalan yang lurus lagi ke? Dia kata Jesus tau. Jesus dah tahu jalan yang lurus. Tapi Nabi Muhammad tak jumpa sampai dia mati, dia asyik minta tunjukkan kami jalan yang lurus. Lepas tu dia mati, dia wafat, diteruskan oleh para sahabat sampai ke kita ke hari ini. Tadi imam membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jadi Islam ni tak jumpa-jumpa sampai sekarang. Apa kita nak jawab? Jadi budak tu dia tak tahu nak jawab. Dia pergi jumpa seorang ustaz. Alhamdulillah, ustaz tu pun tak tahu jawab. Malangnya, ustaz tu kata dekat dia, ustaz kan, malu kan, tak tahu nak jawab ni kan. Dia kata apa? Dia kata banyak tanya, iman lemah. Lagi akhirnya budak tu sekarang dah keluar daripada Islam, duduk dekat Sabah, jadi missionary dekat Sabah. Satu soalan je yang tak boleh nak dijawab. Yang tu yang kita rasa sedih sangat-sangat, perkara yang macam tu. Tapi kalau imam dia tanya soalan macam tu, kan susah juga nak jawab. Dia sebenarnya macam ni. Al-Quran ni diturunkan dalam bahasa Arab, dalam lughat Quraisy. Nabi Muhammad dan para sahabat tak pernah tanya pun soal tu. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad SAW faham secara fasih bahasa dia. Tapi diterjemahkan ke dalam bahasa yang banyak-banyak ni, dia jadi kurang faham. Bahasa Arab tak ada masalah. Yang terjemahan tu kadang-kadang yang kurang tepat. Sama juga contoh Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Malaikat Jibril dulu turun jumpa Nabi. Dia bawa Quran besar ke Quran kecil? Quran besar. Besar mana? Dia tak bawa Quran kan? Dia bawa wahyu. Tapi ayat tu bacalah dengan nama, bacalah. Baca ni mesti kena ada benda. Tu kesilapan terjemahan yang kurang tepat. Saya tak kata tak salah, tapi kurang tepat. Dia perkataan Iqra' tu mungkin dia ada memberi 3 maksud. Yang pertama baca, yang kedua ulang, yang ketiga sampaikan. Malaikat Jibril datang jumpa Nabi, perkataan yang sesuai, ulang. Kan? Dia baca, Nabi ulang balik. Nabi hafal. Sama juga dengan ihdinas siratal mustaqim. Dia terjemahan yang kurang tepat. Sebab apa disebut dalam surah Yasin ayat yang keempat, ayat ketiga. Biasa kita baca Yasin malam Jumaat kan? Ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW sudah berada pada jalan yang lurus, sudah berada pada jalan
yang benar. Tapi perkataan ni kenapa Nabi dah ikut sangat nak minta sangat tunjukkan kami jalan yang lurus tu? Sebab terjemahan. Ihdi tu kita boleh terjemah dengan perkataan bimbing. Bimbing kami pada jalan yang lurus. Maksud kata nak ke Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bimbing kita, sentiasa guide kita berada pada jalan yang lurus. Tapi itulah, budak tu jumpa orang yang tak sepatutnya jumpa, dan mungkin Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kepada dia. Yang tu yang kita takut. Kita buku apa ni? Mesti saya panjang-panjang ni, orang kata lama pula bila nak berhenti. Okey, saya rasa masa pun dah 9.30. Saya rasa masa pun dah lewat. Mungkin saya nak buat satu cerita sebagai penutup pada malam ini. Boleh satu cerita, insya-Allah. Nanti kita buka untuk sesi soal jawab. Ceritanya bukan cerita benar. Klaim awal bukan cerita benar. Di satu negeri ada seorang raja yang sangat kaya. Ada seorang raja yang sangat kaya. Dia ada macam-macam lah, ada bangunan, ada harta dan sebagainya, tapi malangnya dia tak ada anak. Jadi sebelum daripada dia mati, dia wasiatkan untuk siapa-siapa yang nak ambil tahta dia ni, nak ambil raja dia ni, dipersilakan. Tapi dengan syarat, dia punya tempoh tu 5 tahun je. Lepas daripada 5 tahun, dia akan dihantar ke sebuah pulau. Dan pulau tu banyak binatang buas. Lepas tu dia mati. Datanglah seorang ni untuk menawarkan diri sebagai seorang raja. Jadi raja. Selama 5 tahun, orang yang tak pernah rasa duit banyak, dia berpoya-poya lah kan. Berpoya-poya dengan wanita, main judi dan sebagainya, habiskan harta. Cukup 5 tahun, dia pun akan dihantar ke pulau. Sampai di pulau, dia bunyi tolong, makin perlahan, senyap. Agak-agak jadi apa? Mati. Lepas tu datang pula orang yang kedua menawarkan diri untuk menjadi raja. Jadi raja. Cukup 5 tahun sama juga. Dia ni pun menghabiskan duit dan sebagainya. Cukup 5 tahun, dia akan dihantar ke pulau dan dia pun mati. Lepas tu seorang lelaki muda, anak muda. Lepas daripada tu, seorang anak muda tawarkan diri untuk menjadi raja. Orang kata, orang cakap kat dia, kau masih muda, banyak lagi, nanti 5 tahun kau akan mati. Dia kata tak apa, sebab dia tak pernah rasa hidup senang. Jadi tahun pertama dia jadi raja, dia hantar semua askar-askar untuk pergi memburu binatang-binatang buas dekat pulau. Tahun kedua, dia hantar semua untuk bina bangunan dekat sana. Tahun ketiga, dia buat prasarana dekat sana lengkap. Cukup 5 tahun, dia buat jambatan daripada negeri dia tu ke pulau sana. Lepas tu cukup 5 tahun, orang kata, kita nak hantar dia ke pulau tu lah. Dia kata tak payah, dah ada jambatan, aku jalan sendiri. Nak sampaikan dekat sini, kalau kita duduk dalam dunia ni masih lagi tak ada kesedaran, masih lagi duduk dalam kesenangan, masih lagi rasa diri kita ni selesa dan sebagainya, apa bekalan kita nak bawa ke hari akhirat nanti? Apa persediaan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti? Yang tu yang kita takut. Na'udzubillahi min zalik. Jadilah kita ni nak jadi seperti lelaki yang ketiga tu, ataupun dua orang lelaki yang sebelum tu. Fikirkanlah. Satu lagi, kita kata kita sayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi ada 3 golongan. Yang pertama, orang yang ikut Nabi tapi tak sayang Nabi. Yang kedua, orang yang sayang Nabi tapi tak ikut Nabi. Dan yang ketiga, orang yang sayang Nabi dan ikut Nabi. Kita nak jadi golongan yang mana satu?
Yang ketiga kan. Orang yang ikut Nabi tapi tak sayang Nabi, orang-orang munafik. Dia ikut Nabi, Nabi pergi perang, Nabi solat, dia duduk belakang Nabi. Belakang Nabi, Abdullah bin Ubay duduk belakang Nabi. Tapi dia sayang Nabi tak? Tak sayang Nabi. Golongan yang kedua seperti Abu Talib, pak-pak saudara Nabi. Dia sayang lebih ke kita sayang lebih? Dia lebih lah. Apa sahaja yang orang cuba untuk sakiti Nabi Muhammad SAW, dia akan pertahankan Nabi. Tapi dia ikut Nabi tak? Golongan yang ketiga adalah sahabat Nabi. Dia sangat sayangkan Nabi Muhammad SAW. Saya sangat sayangkan Nabi. Dia sayang lebih ke kita sayang lebih? Confirm lah dia sayang lebih. Dia ikut Nabi tak? Ikut Nabi. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, saya pesan kepada diri saya sendiri juga, kita kena sayang Nabi Muhammad SAW dan jadilah seperti mana golongan yang ketiga, para sahabat yang sentiasa sayangkan Nabi Muhammad SAW dan juga sentiasa ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, supaya bangsa kita yang kita kata merdeka tadi, yang kita kata merdeka tadi, agama kita yang kita rasa selamat tadi, di bawah, sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa sampai di sini saja. Kalau ada soalan nak tanya, dipersilakan. Ada siapa-siapa nak soalan? Dengan syarat tanya soalan senang-senang. Ada siapa-siapa nak soalan? Perempuan ada soalan? Ada? Tak ada soalan. Okey. Tak ada? Okey, kalau tak ada, alhamdulillah. Saya lega orang tak tanya. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Qaryah Masjid Kampung Tanjung Agas di atas jemputan pada malam ini. Terima kasih sekali lagi kepada pengerusi, Tuan Imam dan juga semua sekali. InsyaAllah kita akan bertemu lain hari kalau ada kelapangan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf jika ada terkasar bahasa, terguris perasaan. Mungkin apa yang saya sebut, saya cakap ni mungkin orang terasa dan sebagainya. Setiap apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang, apa yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya memohon beribu-ribu kemaafan. InsyaAllah satu pengumuman, saya ada bawa tabung tapi dia dalam kereta tadi, tapi nanti saya ambil insyaAllah, untuk orang kata apa, untuk sumbangan untuk dakwah saya daripada Pertubuhan Dakwah Interaktif dan Terbiah. Jika siapa-siapa yang berminat untuk bantu kerja-kerja dakwah kami, insyaAllah bolehlah nanti dekat luar sana selepas daripada solat Isyak nanti. Okey, itu saja daripada saya untuk hari ini. InsyaAllah jika diizinkan Allah SWT, kita akan berjumpa sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayyina Rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta Rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadayta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.